Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu untuk kali pertama bagi tahun 2023. Ni semua calon SPM 2023 Deh. Ke ada yang pernah masuk tahun lepas. Adalah beberapa orang, biasanya masa dia ketika tepak masuk dah lah. Okey. Jadi kita mungkin ambil masa lebih kurang sejam ya. Kurang sejam untuk kita bincang malam ni qismu alif sahaja. Dan insyaAllah kalau ada ruang, ada waktu, malam Ahad kita sambung balik untuk kertas SPB. Dan sebelum kita mula, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, nak apa, terus tanya. Jangan tunggu akhir baru tanya, nanti lupa. Terus je tanya. Sebab ni sesi bukan sesi mengajar. Ni sesi kita bincang. Antum bagi jawapan. Kalau betul, okey. Kalau satu silap, kita sama-sama betulkan insyaAllah. Boleh gitu? Boleh cuma Ustaz nak dengar suara lah. Apa ni, setiap jawab Ustaz nak dengar jawapan, suara-suara perbincangan ni. Jangan Ustaz sebagai bunyi. Jadi mic boleh buka, tak ada masalah. Tidak, asalkan tidak mengganggu je lah. Okey. Baik, Ustaz buka slide. Boleh nampak slide? Boleh nampak? Boleh Ustaz. Okey, nak dengar suara gitu deh. Sebab Ustaz tak akan bagi jawapan, antum yang bagi jawapan. Cuma Ustaz memandu sahaja. Dengar kan? Boleh? Ni orang Kelantan belakang ke ada orang luar ni? Jadi Ustaz, kalau tak ada orang luar, Ustaz kecek Kelantan lah. Kalau ada orang luar baru Ustaz pasal campur-campur. Oh, dari Selangor pun ada. Alhamdulillah. Oh, ini dah rata ni. Siapa ni? Ahmad dari Penang. Ahlan. Negeri Sembilan pun ada. Oi. Ni terpaksa. Jadi baik. Alhamdulillah. Jadi semua negeri boleh kata ada ni. Ustaz ingatkan Kelantan ni. Jadi Sarawak, Sabah pun ada. Alhamdulillah. Ahlan. Jadi semua Penang apa semua ada. InsyaAllah kita Ustaz kerja Kelantan. InsyaAllah campur-campur je lah. Kalau yang bertanya atau respon tu dari Kelantan, Ustaz kerja Kelantan. Kalau yang respon luar, Ustaz cuba guna bahasa standard lah insyaAllah. Walaupun tak standard mana. Baik, kita santai-santai je. Bukan serius. Jadi kalau ada soalan, boleh soal terus. Ada yang tak faham, boleh tanya terus. Kita bincang-bincang sekadar 1 jam insyaAllah. Kalau tak sempat habis, mungkin Ustaz akan minta izin untuk kita sambung. Panjang sikit lah. Tapi biasanya 1 jam cukup kot untuk bahagian alif. Boleh kita mula? Boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu liqa'ana fi hadhihi al-laylah بقراءة من الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, jadi kita malam ni kita pilih kertas SBP. Mungkin ada yang dah cuba jawab sebelum ni lagi baik. Jadi perbincangan kita mungkin dapat kita laju sikit lah.
Dan macam Ustaz beritahu tadi, kalau ada soalan terusannya, ada yang tak faham, terus dia tanya. Kita bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita, Ustaz rasa semua dah kenal kertas bahasa Arab ni kan? Ada lagi yang tak kenal? Boleh dikatakan semua dah beberapa kali menghadapi peperiksaan. Jadi rasanya semua dah kenal kertas, apa yang ada terkandung dalam kertas ni. Kalau ada kurang faham terus tanya ya. Baik, jadi soalan kita kismu alif, kita akan lihat soalan alif, ba dan jim sahaja malam ni. Ustaz akan baca, yang ada jawapan terus bagi jawapan. Jawapan sendiri, jangan jawapan yang dari skema mana-mana. Sebab tahun ni Ustaz ada usaha daripada seorang ustaz, alhamdulillah semua dapat manfaat. Jadi dia siapkan skema untuk semua kertas percubaan negeri, alhamdulillah. Cuma untuk kita bincang ni jangan guna skema tu lah. Kita bagi jawapan dari apa yang kita faham. Itu yang dapat manfaat. Kalau kita ambil jawapan dari skema tak ada manfaat lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz baca, kalau ada jawapan terus bagi jawapan. Kita sama-sama bincang jawapan tersebut. Kita pergi soalan alif. Cuma soalan SBP ni dia tak sebagaimana soalan 2 tahun SPM yang berlalu, 2021, 2022. Soalannya hanya berkaitan dengan, biasa soalan alif ni soalan apa? Setakat ni soalan SPM. Bentuk apa soalan alif ni? Nahu. Lagi orang lain Fasihah kata nahu. Lagi siapa lagi nak bagi jawapan soalan alif? Jangan tengok yang SBP ni, sebelum ni yang kita dah buat latihan soalan SPM 2 tahun lepas. Ada kata tasrif. Tasrif. Ada lagi jawapan lain? Tasrif. Baik. Biasanya soalan alif ni hanya berkaitan dengan tasrif. Dia tak masuk lagi sangat nahu. Cuma kalau soalan SBP ni ada nahu dah. Dah ada nahu. Biasanya tasrif asas sahaja. Tasrif asas ni merangkumi berapa tajuk sahaja. Ya, ada berapa tajuk untuk tasrif asas ni? Yang pertama apa? Yang perlu kita tahu. Yang pertama Ustaz buka ni. Ustaz buka tasrif yang perlu kita kuasai untuk sekejap. Ada lagi yang masih nak masuk. Kejap Ustaz nak. Okey. Boleh nampak tu slide apa ni, paparan tasrif. Nampak? Paparan tasrif. Boleh nampak Okey. Jadi ini sahaja untuk soalan alif ni. Kalau soalannya sebagaimana biasalah, soalan khatib ke, soalan hawil ke. Jadi yang ditanya 6 perkara asas. Yang pertama kena kuasai dhamir munfasil. Huwa sampailah nahnu. Tasrif 14. Itu yang pertama. Yang kedua, kena kuasai dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang kedua. Contohnya dalam paparan ni, Ustaz letak buku kan, buku dia. Jadi kalau huwa kitabu, sampailah nahnu kitabuna. Itu yang kedua yang kena kuasai. Yang ketiga, fi'il madhi. Fi'il madhi bermula daripada fa'ala sampailah fa'alna. Yang keempat, fi'il mudhari'. Yaf'alu sampailah naf'alu.
Yang kelima fi'il amar, pastikan kita kenal semuanya berdasarkan dhamir-dhamir yang ada. Jangan ada keliru lagi, kita dah dekat sangat dah dengan periksa. Jadi sepatutnya tasrif ni dah mahir sangat lah. Okey. Dan yang keenam, yang terakhir, isim lah. Contohnya sedalam ni muslim kan. Mufrad macam mana, musanna macam mana, jamak macam mana, muzakkar bagaimana dan juga muannas macam mana. Jadi kalau kita boleh kuasai 6 perkara asas ni, insya-Allah soalan alif tak ada masalah untuk jawab. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada, kita cuba jawab. Boleh? Okey, tak ada, alhamdulillah. Fasihah. Masih ada lagi yang nak masuk. Sekarang kita ada dalam sekitar 100 orang. Alhamdulillah. Semua semangat nak biasa ni. Okey. Baik, Ustaz nak tutup tasrif ni. Harap semua dah kuasai tasrif ni. InsyaAllah. Kalau yang belum kuasai, malam ni terus sebelum tidur baca sehinggalah kuasai 6 tajuk ni. InsyaAllah senanglah soalan alif. Baik. Kita buka soalan kita balik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus soalan alif. Cuma soalan SBP ni sebagaimana Ustaz beritahu tadi, kita ada soalan nahu untuk soalan 1 dan 2. Jadi soalan SBP ni dia bagi 2. Satu soalan alif dan yang kedua sebagaimana soalan yang kita biasa jumpa lah. Okey. Sebagaimana soalan SPM 2 tahun yang telah berlalu. Baik, soalan alif dia sahih al-akhta' lil kalimat allati tahtaha khattun fi ma ya'ti. Soalan ni banyak juga ni biasakan dengan latihan macam ni. Okey, sahih. Jadi soalan ni dia nak apa ni? Soalan dia suruh kita buat apa ni? Sahih. Betulkan. Betulkan. Taib. Maknanya dalam soalan ni ada kesalahan. Sahih al-akhta'. Itu yang penting. Nak jawab soalan kena faham soalan. Selagi tak faham soalan, tak boleh nak jawab lagi kita. Baik, soalannya betulkan daripada kesalahan yang ada. Baik. Okey. Soalan yang pertama, kana al-muta'allimatu istama'a ila syarhi muallimiha. Jadi adalah guru perempuan itu mendengar kepada penerangan gurunya, muta'allimah, guru pula dah. Pelajar. Kalau Ustaz silap tolong beritahu. Ustaz kadang-kadang tak perasan Ustaz ada silap, jadi kalau rasa Ustaz silap tolong beritahu terus, tak ada masalah. Kita sama-sama bincang. Kadang-kadang Ustaz sendiri pun tak perasan ada kesilapan terjemahan ke jawapan ke apa. Baik. Jadi yang digarisnya perkataan al-muallimah dan muallimiha. Mana kita punya panduan untuk kita cari jawapan yang betul? Di mana kuncinya? Kita nak tengok di mana kuncinya. Fi'il. Istama'a. Kana pun boleh. Okey. Kana untuk panduan muzakkar ke muannas. Kalau istama'a ni pun kita boleh nampak dah. Istama'a fi'il madhi asal kan? Fi'il madhi yang asal. Jadinya dia menandakan apa ni? Dhamir dia apa? Kalau dhamir munfasil untuk istama'a. Apa dhamir munfasil untuk istama'a? Siapa yang nak bagi jawapan? Dhamir munfasil untuk istama'a. Apa dhamir dia? Huwa. Taib, alhamdulillah. Ahsanti ya Fatin. Huwa. Jadi kalau kita tahu dhamirnya huwa, senanglah cerita Jadi al-muta'allimah, muannas kan? Yang sepatutnya muzakkar. Okey. Maka jawapannya apa? Apa jawapan sepatutnya? Al-muta'allimah ni muannas, kita nak muzakkar. Okey.
Jazakallah ya Amir. Muta'allim. Sebab ta marbutah tu isim untuk mu'annas. Okey, jawapan satu dah jumpa. Jawapan yang kedua, mu'allimiha. Penerangan gurunya. Gurunya. Pun yang dibuat ni adalah mu'annas. Okey. Fatin dengan Munirah. Mu'allimiha. Mu'allimihi. Baik. Baru sesuai dengan jawapan kita. Maka ayat yang sepatutnya kana al-muta'allimu istama'a ila syarhi mu'allimihi. Jadi pelajar lelaki itu telah mendengar penerangan gurunya. Okey, cantik. Jadi kena intai di mana kita nak cari dia punya kunci jawapan. Boleh, ada soalan untuk satu. Soalan satu jelas. Ada soalan tanya terus. Tak payah segan, tak payah malu. Terus je tanya. Ustaz suka kalau ramai berbunyi suara. Lagi seronok. Okey. Okey, jazakillah ya Nurin. Baik, soalan yang kedua. Yarji'una at-talamidu ila buyutihim masruruna. Para pelajar lelaki pulang ke rumah mereka dalam keadaan gembira. Okey, jadi kita ada yarji'una dan kita ada masruruna. Baik. Kenapa salah yarji'una? At-talamis jamak. Kenapa salah yarji'una? Ini ya. Jumlah? Okey. Katanya Fatin jumlah fi'liyah kena mufrad. Okey. Ni kata tarji'u. Okey. Jumlah fi'liyah. Okey. Taib, alhamdulillah. Jelas. Jadi kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tak perlulah kita ikut dia punya bilangan. Pastikan hanya muzakkar dan mu'annas sahaja. Jadi jawapan sepatutnya apa? Kalau hanya perlu pastikan muzakkar ke mu'annas. Kunci kita at-talamis kan? At-talamis kunci kita ataupun him. Mereka. Maknanya dhamir kita hum Betul, dhamir hum. Betul ke? Dhamir kita hum. Okey, dhamir kita hum. Jadi yang kita okey. Yarji'una jawapan yang tepat. Dah ada jawapan, Ustaz tengok tadi. Dah ada jawapan ke? Oh, dah ada jawapan. Yarji'u. Baik. Terima kasih. Jadi jawapan kita yarji'u, buang waw nun. Walaupun betul yarji'una tu jamak muzakkar, akan tapi kerana jumlah fi'liyah kita hanya pastikan muzakkar dan muannas. Bilangan tak perlu. Baik, yang kedua masruruna. Kenapa salah? Kenapa salah masruruna? Andai saya tersilap salin. Yarji'u at-tilmidu. Tolak markah ke? Andai saya tersilap salin. Yarji'u at-tilmiz. Tak. Dia pemeriksa hanya memberi markah berdasarkan jawapan yang tempat yang perlu dijawab sahaja. Jadi kalau tersilap at-talamis letak at-tilmiz tidak diambil kira. Yang diambil kira hanya perkataan bergaris sahaja. Okey, cantik soalan daripada siapa tadi? Soalan Suhaila. Okey. Ni siapa jawab? Fatin kata sebab selepas harful jar. Tak pasti. Okey, ada lagi jawapannya. Kenapa salah masruruna? Ni hal mufrad ke Ustaz? Alhamdulillah, ahsanti. Betul ya Huda. Jadi kerana ini hal. Hal marfu' ke mansub ke majrur? Hal. Hal. Dalam kategori mana? Marfu' ke? Mansub. Okey. Masruruna mansub ke marfu'? Masruruna. Marfu' ke mansub ke majrur ni? Jawapan sekarang. Jawab apa ni dalam soalan? Okey, masruruna marfu'. Cuba i'rab. Dia alamah dia apa tu? Masruruna. Marfu' bi apa tu?
Yarji'u at-talamidu ila buyutihim bil waw. Maka salah Bilwaw. bil waw. Marfu' bil waw. Sedangkan hal sepatutnya mansub. Jamak mudzakkar mansub mansub dengan apa? Jamak mudzakkar mansub bil ya. Tayyib, alhamdulillah. Mansub bil ya. Ustaz nak tanya, alamat mansub ada berapa? Kita ulang kaji je ni. Alamat mansub ada berapa? Jadi jawapannya sepatut masrurina. Halun mansubun bil ya. Jadi terjemahannya, pelajar-pelajar pulang ke rumah mereka dalam keadaan mereka gembira. Okey, hal pula dah. Mansub ada berapa alamat? Mansub ada 4. Okey, betul. Mansub ada 4 alamat. Yang pertama mansub bil apa? Kurang dengar suara ni, banyak rajin menulis ni. Kalau dengar suara lagi seronok. Siapa nak jawab? Alamat mansub yang 4. Yang pertama Fathah. Fathah. Taib, ahsanti. Yang kedua? Yang kedua Bil ya. alif. Bil ya. Dah 3 dah. Satu lagi bil apa? Bil fathah, bil alif, bil ya. Kasrah. Bil kasrah. Taib. Alhamdulillah. Siapa yang mansub bil fathah? Kita ada 6. Mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir dan al-asma' al-khamsah. Dhu. Siapa mansub bil fathah? Mufrad. Mufrad. Lagi? Apa lagi? Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi mansub ada 2 bil fathah. Siapa mansub bil ya? Mansub bil ya. Jamak muzakkar. Okey, musanna dan jamak muzakkar. Dah ada 4. Mansub bil kasrah. Siapa? Mansubun bil kasrah. Jamak muannas. Jamak muannas. Taib, alhamdulillah. Dan yang terakhir kita ada mansub bil apa lagi? Mansub apa satu lagi? Bil alif. Bil alif. Siapa mansub bil alif? Musanna. Musanna marfu' bil alif. Siapa yang mansub bil alif? Asma' khamsah. Taib, alhamdulillah, ahsanti. Al-asma' al-khamsah. Isim 5 mansub bil alif. Contohnya ra'aitu, nama sahabat kita Zulkifli kan. Ra'aitu Zulkifli, ra'aitu Zulqarnain. Taib, alhamdulillah. Okey. Jadi itu alamat mansub. Jadi di sini jamak muzakkar mansub bil ya, masrurina. Taib, alhamdulillah, ahsantum. Terus soalan yang ketiga, ada soalan terusannya. Kadang-kadang kalau tulis kadang-kadang Ustaz tak perasan. Tanya terus direct dengan suara. Kadang-kadang Ustaz tak sempat nak tengok chat dia. Okey. Inna al-amilataini al-mujtahidatani lam tuhmilani al-wajibati. Sesungguhnya 2 orang pekerja wanita itu yang rajin itu tidak mengabaikan tanggungjawab. Jadi kita ada al-mujtahidatani dengan lam tuhmilani. Okey, kenapa salah al-mujtahidatani? Kenapa salah? Sebab naat, Ustaz. Sebab naat. Okey, tayyib, alhamdulillah sekarang dia naat. Kenapa dia salah? Kerana dia naat. Mansub. Isim inna mansub. Isim inna mansub. Tayyib, alhamdulillah, ahsantum. Jadi inna Mansub bil ya. mansub bil ya. Innal amilataini. Isim inna mansub. Jadi kalau naat pun dia tawabi'. Naat pun tajuk tawabi'. Dia ikut je. Dia punya man'ud. Jadi kerana man'ud ni mansub, maka na'tun pun mansub. Sekarang ni dengan alif tu marfu' ke majrur? Alif, musanna bil alif. Marfu' ke majrur? Marfu', tayyib. Jadi kita nak tukar kepada musanna tadi mansub bil apa tadi? Bil Ya. ya, okey.
Innal amilataini al-mujtahidataini. Baik. Taini. Yang kedua kita ada lam tuhmilani. Di mana salahnya? Ada nun, so kena buang. Ada nun. Kenapa salah ada nun? Ada huruf lam. lam. Ada lam. Lam tu nama dia apa? Majzum. Adatul jazmi. Adatul jazmi. Jadi i'rab tuhmilani sepatutnya fi'lun Fi'lun mudhari' Majzum bihasbin nun. majzum bihasfin nun. Okey. hasbin nun. Jadi kena buang nun. Fi'lun mudhari' majzumun bihasfin nun. Siapa yang majzum bihasfin nun ni? Tuhmilani. Tuhmilani. Nama dia apa? Yang kena majzum bihasfin nun. Mansub bihasfin nun, majzum bihasfin nun. Nama. Apa nama dia? Dia ada Antuma. nama dia. Lam ya. Af'alul khamsah. Tu nama dia. Al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah mansubun bihasfin nun, majzumun bihasfin nun. Al-af'al al-khamsah. Kalau yaf'alna dengan taf'alna masuk tak dalam kategori al-af'al al-khamsah? Untuk home tak boleh. Khunna dengan antunna masuk tak? Yaf'alna dengan taf'alna masuk tak? Tak. Oh, tak. Okey. Ya. Nun niswah. Sebab tu nun niswah tak termasuk dalam kategori al-af'al al-khamsah. Baik. Oh, sebab tu disebut af'alul khamsah. Okey. Al-af'al al-khamsah. Dia mu'rab, tidak mabni. Kalau yaf'alna dengan taf'alna tu mabni. Tidak boleh diubah-ubah. Dia kekal di situ nunnya. Kalau buang nun tak ada identiti dia. Okey. Al-af'al al-khamsah cuba sebut. Yang pertama. Huma apa? Al-af'al Yaf'ala. Huma yaf'alani. Yang kedua hum Yaf'alu. yaf'aluna. Yang ketiga antuma Taf'ala. ni taf'alani. Antum Taf'alu. taf'aluna. Anti Taf'ali. taf'alina. Baik. Cukup 5 kan? Sebab tu nama dia al-af'al al-khamsah. Okey. Kita bincang ni, kita ulang-ulang kaji sikit, bantu-bantu sahabat-sahabat yang tak berapa ingat. Yang ingat tolong boleh bantu sahabat-sahabat yang tak berapa ingat. Sama-sama membantu insya-Allah. Okey. Selesai kita untuk soalan sahih. Jadi soalan sahih ni cari kesalahan. Sahih al-akhta. Jadi yang sahih al-akhta. Okey. Selesai kita. Innal amilataini al-mujtahidataini lam tuhmila al-wajibat. Selesai. Ada soalan lagi untuk soalan sahih al-akhta? Tak ada, kita pergi kepada bahagian yang kedua, soalan alif. Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita terus. Ustaz Hilmi, kalau betulkan tu perlu ulang balik soalan atau tulis kalimah sahaja? Okey. Untuk ni diberi pilihan. Kalau kita rasa ada masa yang banyak, kita eloklah, cantiklah salin semua. Tapi kalau rasa tak berapa nak cukup masa, kita nak standby masa banyak untuk karangan atau bahagian belakang, jadi boleh je letak jawapan sahaja. Boleh pilih tulis sepenuhnya atau jawapan sahaja, dibolehkan. Okey. Ada lagi soalan? Ustaz nak tanya. Ya. Soalan yang kedua tu kan. Yang masruruna tu macam mana dia tukar jadi masrurina? Masru? Macam mana dia tukar tu? Ni at-talamis ni. At-talamis ni berapa orang? Ramai. Jamak kan? Jamak. Buyutihim pun ramai kan?
Jamak Ah, muzakkar. Jadi jamak muzakkar dia kalau mansub bil ya. oh, Hal mansub kalau jamak muzakkar bil ya. Dia sama musanna pun bil ya juga. Cuma bacanya kalau musanna masruraini. Itu musanna. Kalau masrurina jamak muzakkar. Sama-sama bil ya. Okey. Boleh? boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Baik, kita terus. Ada lagi soalan? Ada, kita terus ke soalan yang kedua. Soalan 2 ni macam biasa punya. Yang selalu kita jumpa. Dan juga sebelum ni pun soalan SPM 2021-22 sama. Baik, kita ada soalan khatib. Khatib asdiqa'aka bil ibaratil atiyah ma taghyir ma yalzam. Ini arahannya khatib. Soalan khatib ni yang mana lebih senang? Biasa kita jumpa soalan apa? Hawil kan? Hawil. Yang mana lebih senang sebenarnya antara khatib dengan hawil? Khatib. Khatib. Okey, bapa. Bapa kata. Bapa khatib lebih senang. Apa alasan? Saja. Ha? Kadang-kadang fi'il Yang amar. fi'il amar. Okey. Antaranya. Nah. Kalau soalan hawil kenapa lebih payah? Nak kena kesan ayat dia jenis fi'liyah ke ismiyah ke. Baik. Itu fi'liyah Betul ke? ismiyah. Betul. Ada lagi. Nak kena kesan tu betul dah. Kalau soalan hawil dia campur. Dalam tu ada ayat berbentuk ayat penyata dan juga ada ayat yang berbentuk dialog. Itu soalan hawil. Mungkin dia campur. Jadi kita terpaksa standby semua dhamir. Dhamir ghaib pun kita kena standby. Dhamir mukhatab pun kena. Dhamir khitab pun kita kena standby. Itu soalan hawil. Kalau soalan khatib, dia semua soalan dialog. Soalan dialog. Itu khatib. Jadi kita hanya standby. Dhamir khitab je lah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Antun nas sahaja. Jadi tak penat lagi kita kalau hawil penat sikit. Standby semua dhamir. Boleh? Boleh beza? Soalan hawil dengan khatib. Okey. Jadi yang kita ni soalan khatib. Cuba tengok. Alaika kan? Dialog. La tarfa'na dialog. Jadi kedua-duanya adalah ayat dialog. Baik, asdiqa'aka ni mufrad, musanna ke jamak? Jamak. Muzakkar kan? Walaupun dia jamak taksir tapi dari segi maksudnya jamak muzakkar. Baik. Cuba kita pastikan 6 perkara tadi. Dhamir munfasil, dhamir muttasil, madhi, mudhari', amar dan juga isim. Untuk asdiqa, apa dhamir yang sesuai? Dhamir munfasilnya. Hum. Kalau hum, dhamir untuk ayat penyata ni ayat dialog. Soalan khatib semua dialog. Kita kena standby antum. Okey. Antum. Kemudian dhamir muttasil contohnya buku. Kitabu apa? Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabukum. Fi'il madhi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Okey. Fi'il mudhari'. Taf'alu, taf'alani, Taf'aluna. Fi'il amar. If'al, if'ala. If'alu. Taib. Isimnya contohnya muslim. Jadi muslimuna kalau marfu'. Kalau mansub dengan majrur Muslimin. Baik, muslimina. Jadi kalau kita boleh tulis macam ni sebelum kita jawab, insya-Allah dah tak salah lah kita. Jadi kalau tak dapat keluarkan yang ni, was-was lagi lah tu jawapan. Sebab tu kena pastikan 6 perkara ni kita sering baca dan mahirkan supaya kita dapat kesan setiap perubahan. Boleh, 6 perkara. Dhamir munfasil, dhamir muttasil, madhi, mudhari', amar dan juga isim.
Okey. Baik. Boleh? Ada soalan situ? Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada, terus jawab. Ada, terus tanya je, jangan segan. Siapa segan rugi. Kita bincang-bincang. Kita tak apa ni? Tak apa. Tak nak cepat-cepat pun. Kita bincang-bincang. Di sekolah dah belajar betul-betul kan. Dalam ni kita bincang-bincang. Okey, khatib asdiqa'aka. Alaika an tahtarima al-muallimina daiman. Awak hendaklah menghormati guru-guru awak sentiasa. Mana yang kena ubah? Alaika. Alaika, dhamir muttasilnya. Awak hendaklah. Yang kedua, Tahtarim. tahtarim. Fi'il mudhari'. Mana daripada 6 tadi kita ada dhamir muttasil dengan fi'il mudhari'. Alaika an tahtarima. Soalan yang kedua, la tarfa'na aswatakunna 'alal walidaini. Jangan kalian wanita-wanita ni kan mengangkat suara kamu ke atas kedua ibu bapa. Yang mana kena ubah? Tarfa'na. Tarfa'na, fi'il mudhari'. Yang kedua, Aswatukunna. kunna, dhamir muttasil. Jadi soalan yang kedua kita ada fi'il mudhari' dan juga dhamir muttasil. Samalah dengan soalan satu. Soalan satu dhamir muttasil, fi'il mudhari'. Soalan dua fi'il mudhari' dan dhamir muttasil. Jadi soalan ni baiklah. Ada dua tasrif sahaja. Okey. Dah jumpa. Yang perlu kita ubah, kita nak jawab. Yang kita arahan soalan kepada antum. Antum. Okey, antum. Alaika jadi? Alaikum. Alaikum. Alaika kumakum. Alaikum. Baik. Tahtarima? Tahtarim. Tahtarimu. Macam mana eja dia? Nun ada tak nun? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak nasab. Ada an, adatun nasbi. Ada an, maka fi'il mudhari' mansub bi hasfin nun. Dah betul ke Ustaz tulis tu? Tak. Salah. Apa lagi salahnya? Ada alif. Jangan lupa jamak muzakkar selain hasfun nun kena pastikan ada alifnya. Okey, tahtarimu. Jadi jawapan kita alaikum an tahtarimu al-muallimina daiman. Kamu hendaklah menghormati guru-guru sentiasa. Baik. Soalan tsani عندنا la tarfa'na aswatakunna. Jangan kamu angkat suara-suara kamu. Dan kamu tinggikan suara terhadap kedua ibu bapa. Okey. La tarfa'na, jamak muannas. Antunna la tarfa'na. Kita nak antum la tarfa'u. Ada nun? Oh, tak ada nun. Tak ada nun. Kenapa tak ada nun? Sebab ada tu. Dia jadi ayat. Dia jadi majzum. Baik. Dia jadi majzum kerana ada adatul jazmi la an-nahyu. La. Adatul jazmi la. Ni ada nun ni, tarfa'na. Kenapa ada nun? Itu untuk antunna. Antunna mabni. Tak boleh buang nun dia. Tidak termasuk al-af'al al-khamsah. Okey, kerana itu dalam soalan ada nun. Jadi jawapan kita tak boleh letak nun sebab fi'lun mudhari' majzum bihasfin nun. Ada la ni sebelumnya. Okey. Aswatakunna, kunna. Antum, aswatakum. Kitabukum. Aswatakum. Jadi jawapan kita la tarfa'u aswatakum 'alal walidain. Baik, alhamdulillah. Intahaina min ijabati as-su'al alif min qismil alif. Ada soalan sebelum kita pindah soal ba? InsyaAllah tak ada.
InsyaAllah tak ada. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Oh, malam pertama malam ni ramai. Kita sekarang ada berapa orang? 120 orang. 120 orang. Alhamdulillah. Mungkin malam ni malam Jumaat tu tak ada kelas ke? Ramai tak ada kelas. Biasanya penuh je kelasnya. Okey. Baik, kalau tak ada soalan kita terus ke soalan bar. Soalan bar pun sama. SBP dia suka bagi-bagi. Dia suka kerat-kerat soalan. Kelainan lah. Biasalah SBP SBP soalan dia mungkin susah sikit kot. Okey, kita pindah soalan bar. Soalan bar. Soalan bar, soalan apa? Buat ayat. Buat ayat. Okey, banner ayat. Nak baca apa untuk soalan bar? Soalan alif tadi kita standby tasrif 6 perkara. 6 perkara asas. Soalan bar, kita standby apa untuk jawab banner ayat ni? Nahu. Nahu. Standby nahu. Soalan bar nahu. Nahwu, an-nahwu. Berapa tajuk semua nahwu kita? Banyak tak? Siapa ingat? Berapa tajuk semua? Nahwu, lebih kurang. 21. Lebih kurang 21. Lebih kurang 20, lebih kurang. Banyaklah sikit tajuk nahwu. Tapi masih sikit banding dengan KBSM. Dulu lagi banyak. KBSM sikit. Okay. Jadi kita standby tajuk-tajuk nahwu. InsyaAllah kita boleh jawab soalan bar dengan senang hati. Okey. Kenapa dia bagi dua ni? Ustaz pula tengok lagi soalan dia ni. Oh, satu soalan nahwu biasa. Soalan dua ni dia bagi tarkib. Sebab kita bina ayat daripada tarkib tersebut. Okey. Jadi dia ada dua jenis soalan untuk soalan bar. Baik. Soalan satunya kawin. Maknanya kita kena bina ayat kan? Dua-dua bina ayat. Soalul awal jumlah fiha at-tarkib al-idafi. Mana tajuk apa ni? Tarkib idafi. Ini dari form 1 lagi belajar. Cumanya ada syaratnya lah belakang ni. Isim zahir, muthanna, muzakkar. Wah, banyaknya. Dia nak mudhafnya isim zahir, muthanna, muzakkar. Dan mudhaf ilaihinya dhamir muttasil. Boleh? Nak muthanna muzakkar disandarkan kepada dhamir muttasil. Tarkib idhafi berbentuk isim campur dhamir muttasil. Okey, siapa nak bagi contoh? Siapa nak bagi contoh untuk Muallimuhu. muallim campur siapa ni? Tak dengar tadi. Apa dhamirnya? Oh, tak dengar dah. Dhamir apa ni? Betul dah muallim campur apa tadi? Ustaz tak apa dengar tadi. Saya dengar hu je. Hu. Oh, okey, betul. Muallim. Okey. Dia kita baru dapat tarkib idafi. Isim zahir. Ni masih lagi seorang. Dia nak isim zahir Muallim. So jadi muallimah. Ustaz campur. Lepas ni ada alif. Okey. Misalnya kalau dua orang lima ni. Okey, muallimah ni campur hu. Itu asalnya. Kalau kita gabungkan jadi apa? Buang nun, muallimah. Okey. Kita bila digabungkan, nun boleh ada? Tak boleh. Nun tak boleh ada. Itu syarat dia. Okey. Apabila tarkib idhafi berbentuk isim campur dhamir muttasil, kalau isim tu muthanna dan jamak mudzakkar kena hadful nun. Jadi nun tak boleh ada, kena buang nun. Dia akan jadi muallimahu.
Kalau jamak muzakkar muallimuhu bidunin nun, tanpa huruf nun. Ketika mudhafnya adalah musanna dan jamak muzakkar. Okey, cantik. Jadi ayat dah belum? Cuba bina ayat. Ni baru tarkib idhafi, ayat tak ada lagi yang kita kena bina ayat. Siapa nak jadikan muallimahu sebagai ayat? Ataupun muallimaihi kalau nak guna dia sebagai mansub dan majrur. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kena guna marfu' dah senang. Muallimahu fi madrasah. Muallimahu fil madrasah. Baik. Muallimahu fil madrasah. Dua orang guru dia. Siapa tu dia tu? Fil madrasah. Okey. Muallimahu fil madrasah. Perlu tak alif lam pada pada muallimahu? Kan biasa mubtada' ma'rifah. Tak perlu. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Kenapa tak perlu al pada muallimahu walaupun dia berada pada tempat mubtada'? Mudhaf. Kerana dia mudhaf. Mudhaf mesti tanpa alif lam. Mudhaf mesti nakirah. Jadi walaupun dia berada pada tempat mubtada', dia tak perlu alif lam kerana dia telah menjadi makrifah dengan tarkib idhafi. Muallimahu fil madrasah. Dua orang guru dia di sekolah. Okey, jadi kita ada mubtada' dan kita ada khabar jenis apa ni? Khabar fil madrasah. Khabar jenis apa ni? Fi'liyah. Fi'liyah. Syibih jumlah. Syibhul jumlah. Okey, khabar jenis syibhul jumlah. Baik, alhamdulillah. Baik. Okey. Jadi soalan dia mula tahun lepas dia ada guna soalan jenis ni. Jenis guna simbol-simbolnya ni. Tahun lepas dia start. Jadi pelajar tahun lepas yang tak biasa jumpa, terkejutlah ni apa pula ni. Okey. Soalan yang kedua, jumlah mustamilah ala uslubi ta'ajjub bi sighati ma af'ala. Ni tajuk uslub ta'ajjub. Okey, tajuk uslub ta'ajjub ma af'ala. Contoh? Ma ajmala. Ma ajmala. Apa yang cantik tu? Ma ajmal al-qamar. Al-hadiqah. Ma ajmal al-qamar, ma ajmal al-hadiqah. Okey. Alangkah indahnya. Ma ajmala. Apa tadi? Al-qamar. Al-hadiqah. Kedua-duanya betul lah. Ma ajmal al-qamar. Cantiknya bulan. Bulan menggerutu cantik. Cahaya bulan yang indah. Baik. Okey, seterusnya kita ada jumlah fiha. Ada titik tadi. Ada titik tak Ustaz? Tak nampak. Tak ada. Tak ada. Okey, kita betulkan sikit lah. Gugur titik. Titiknya hilang. Qata'a an-nuqtah min az-zaraf fa asbaha tarfun. Ini kita ada huruf zarf. Zarf. Jumlah fiha zarf. Okey. Contoh satu, zarf. Zarfun. Apa zarf kita nak guna? Kan. Amama. Baik. Amama. Ba'da boleh semua. Apa lagi? Okey, kita guna amama. Hayat. Masaan. Ada masaan. Masaan. Zaraf kita banyak Okey, siapa nak bina ayat amama? Yashrahu al-mudiru amama al-qa'id. Okey, yashrahu al-mudir. Amama al-qa'ah. Okey. Boleh ke tu? Dapat tak 2 markah? Betul lagi. Betul tu? Yashrahu. Yashrahu lazim wala mutaaddi. Dia perlu tak maf'ul bih? Menerangkan. Ni fi'il lazim ke mutaaddi? Kalau fi'il lazim dia tak perlu maf'ul bih. Kalau fi'il mutaaddi dia perlu maf'ul bih. Lazim. Perlu tak? Tak perlu. Kena letak maf'ul bih. Jadi kalau fi'il mutaaddi kita kena letak maf'ul bih. Kalau tak kena potong markah nanti.
Apa yang pengetua terangkan? Al-Ma'lumat. Al-maklumat boleh. Al-maklumat. Okey, maklumat. Yashrahul mudir kalau al-maklumat. Okey, amamal qa'. Pengetua menerangkan maklumat-maklumat. Kalau tak nak maf'ulun bih letak yatakallam, okey. Tak perlu contohnya kita malah fikir hal maf'ulun bih. Kita yatakallam. Oi, lompat mana pula ni? Okey, yatakallam. Contohnya yatakallam. Yatakallam lazim. Yatakallam. Amamal qa'. Pengetua berbicara di hadapan dewan. Boleh? Okey, ada soalan untuk soalan alif. Kita ada tarkib idhafi, kemudian kita ada uslub ta'ajjub dan kita ada zarfun. Ustaz, Ya. kalau saya buat ayat zorof tu, ayat dia macam simple lah. Contoh macam huwa, amama, huma. Logik ke? Huwa amama apa? Huma. Oh, tu kalau huwa tu okey lagi huma tu. Jadi dua-dua guna dhamir ni. Huwa amama huma. Jangan letaklah belakang tu amam apa-apa, siapa-siapa Kalau nama okey, jelas sikit. Pasal biasanya dhamir ni kan kita dah guna sebelum tu nama baru kita guna dhamir. Jadi kalau setakat nak guna huwa tu okey lagi lah. Dua-dua guna dhamir jadi macam tak berapa nampak majhul sikit. Okey. Jadi elakkan daripada pemeriksa pening kepala. Bantulah pemeriksa. Supaya dia senang nak bagi markah kat kita. Kita buat yang jelas-jelas. Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada soalan ba yang kedua, bina ayat daripada tarkib yang diberikan. Kita ada dah 10.30. Masa lebih juga ni. Boleh ke terus kita selesaikan gym? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Mungkin kita Okey. berhenti lewat sikit untuk selesaikan bahagian gym. Boleh Ustaz. Tapi taklah sampai pukul 11. Ustaz mengantuk juga. Mungkin 10.30. Tak sampai pukul 11 apa 10.30 ni. Kalau sambung mungkin sampai 11 Agak-agak tak sampai lah. Istamil at-tarkibain al-atiyain fi jumlatin mufidatin hatta yattadhiha ma'naha. Dia suruh kita gunakan tarkib yang berikut. Gunakan tarkib berikut dalam ayat lengkap sehingga jelas maknanya. Kita ada hasalat ala. Apa makna hasalat ala? Mendapat ke atas. Mendapat, memperoleh. Okey, comel. Okey. Untuk tarkib jangan pisahkan. Jangan kita pisahkan antara hasalat dengan ala. Okey, ini orang panggil apa? Fi'il takbiri lah. Fi'il takbiri. Okey. Apa dia bina ayat? Hasalat ala. Siapa nak try? Al-mu'allimatu hasalat alam najaha. Siapa dia? Al-mu'allimatu Al-mu'allimah. Al-mu'allimah hasalat ala najaha. hasalat ala najah. Macam mana dia an-najah? Nun, jim, ha. Nun, jim, ha. Alif ha. Alif ha. Ni masdar dia. Najaha yang jauh najah. Kena ada alif. Alan najah. Al-mu'allimatu hasalat alan najah. Wah, ni jarang ni contoh guru ni. Biasanya pelajar je. Ini tentu anak murid sejati ni. Cikgu dia apa ni? Guru yang cemerlang. Al-mu'allimah hasalat alan najah. Guru perempuan itu telah memperoleh kejayaan. Ini guru cemerlang ni. Alhamdulillah. Layyinah nama. Mesti guru dia cemerlang. Min aina anti ya layyinah. Okey, selesai kita. Qudwatun hasanah.
Qudwatun hasanah. Mana qudwatun hasanah? Contoh yang baik. Contoh yang baik. Teladan yang baik. Contoh yang baik. Siapa nak bina ayat qudwatun hasanah? Kalau malas sakit kepala, letak dia di belakang sebagai khabar. Sebab tu dah tak ada alif lam kan. Jadikan dia khabar. Tak payah kita baiki-baiki dah. Cari mempunyai diri dia. Siapa dia kita letak sebagai qudwatun hasanah. Contoh baik. Huwa. Ya. Man? Muhammad. Muhammad. Muhammad qudwatun hasanatun. Apa ni? Ar-Rasul. Muhammad ni Muhammad saja ke Nabi ni? Okey, boleh macam tu. Muhammad qudwatun hasanah, ataupun kalau nak berbuat ar-Rasul nak letak ar-Rasul. Ar-Rasul qudwatun hasanatun. Boleh tak qudwah ni muannas Muhammad muzakkar? Boleh. Oh, itulah tricky juga. Itulah fikir kan. Di sini boleh sebab qudwah ni memang dia guna muannas. Qudwatun tak ada muzakkarnya. Jadi dia dengan muannas jadi tak jadi masalah. Kita guna muzakkar dengan qudwatun hasanah. Hasanah ni nak kepada qudwah kan, bukan balik kepada Muhammad, dia balik kepada qudwah. Qudwah memang digunakan muannas. Jadi dibolehkanlah. Kalau malas sakit kepala letak apa? Nama letak muannas lah. Kalau was-was dalam puasa letak Fatimah qudwatun hasanah. Al-muallimah qudwatun hasanah. Contohnya apa? Muallimah tadi dia memang sayang guru dia. Al-muallimah tu qudwatun hasanah. Guru perempuan itu adalah contoh yang terbaik. Okey, jelas? Boleh? Jadi nak guna muzakkar tak ada masalah untuk qudwah. Ar-Rasulu qudwatun hasanatun linnas. Rasulullah adalah contoh teladan yang terbaik untuk manusia. Okey. Fa intahaina min soal ba' an-nahwu. Jadi bagus soalan SBP ni, kita walaupun kita hanya pegang satu kertas soalan tapi kita jumpa dua bentuk soalan ba. Satu sebagaimana biasa jumlah. Kemudian yang keduanya soalan tarkib kena ayat. Jadi soalan tarkib ni kena cari banyak-banyak lah. Senaraikan tarkib yang mungkin biasa ditanya supaya kita tahu maksud yang diperlukan. Kalau tak letih, kalau kita tahu makna nak bina ayat, tak boleh nak bina ayat. Okey, kita pindah ke JIM. Kita pun dah lewat 10:30 dah. Soalan JIM. Soalan JIM bahagian apa? Bahagian A. Betul, bahagian A. Nak baca apa? Sarf. Wazan. Wazan. Sama Wazan. dengan wazan. Jadi soalan JIM memang Ustaz. soalan. Ya. Ya, untuk soalan alif tu kan dia ada nak suruh tukar-tukar apa tu kalimah-kalimah kan. Macam ni kita nak tahu dia kena tukar 2 ataupun 3? Biasanya kalau untuk soalan SPM 2 je. Biasanya. Yang berkaitan sahaja. Perkataan yang berkaitan. Biasanya nekara ni lah. Jadi kita tahu makna lah pentingnya. 6 perkara. Dhamir munfasil, dhamir muttasil, madhi, mudhari', amal dan isim. Yang berkaitan. Kalau yang tak berkaitan, tak payahlah ubah. Biasanya 2 je. Sebab markah 2 kan? Tak? Markah 2 tak? Kalau terbuat 3. Apa dia? Kalau terbuat 3. Kalau terbuat 3 hanya dilihat yang perlu diubah sahaja. Okay, so Jadi pemeriksa akan tanda pada jawapan yang sepatutnya sahaja. Jadi kalau salah di tempat yang apa orang gitu, tak sepatutnya dia biar je lah. Sepatutnya dia biar je lah. Okay. Tidak diambil kira. Ini berdasarkan pengalaman dulu. Ustaz bukan pemeriksa dah. Bekas pemeriksa lah, tidak lah. Jadi kalau dulu begitulah. Setakat ni rasanya tak ada perubahan lagi lah. Okey, ada lagi soalan? Biasanya 2 dan biasanya yang tukar-tukar ni dia the pair. Di awal-awal ayat biasanya. Sebab kalau jumlah ismiyah mubtada dan khabarnya, kalau jumlah fi'liyah fi'il dan fa'ilnya.
ataupun dhamir muttasil di apa ni, alif-alif belakang tu dhamir muttasil lah biasanya kalau ada kaitan. Okey. Boleh kita terus? Boleh Ustaz. Okey, kita pergi ke soalan gym. Soalan gym. Oh, sebelah luar esok sekolah ni. Kelantan tak apa, dicuti dah esok. Ni ramai orang luar ni. Baik, soalan gym hati mithalan. Kena hati-hati soalan gym hati mithalan ikul waznin min al-wazanil atiyah thumma da'hu fi jumlatin mufidah. Ada dua perkara kan soalan gym. Yang pertama bawakan contoh, yang kedua baru bina ayat. Ni soalan SBP kali ni baik ni untuk Stanford. Dia bagi wazan dan dia bagi tajuk Baik tak soalan ni? Mesra calon kan? Soalan ni mesra calon. Dia bagi tajuk, siap dah tajuk. Jadi kita tak payah pening kepala fikir. Dia dah bantu dengan tajuk. Biasanya soalan wazan dia bagi wazan sahaja. Okey. Baik, kita ada yang pertama al-fi'lu al-mudhari' ala wazni yafta'ilu. Ni fi'il berapa huruf? Berapa huruf ni? Yafta'ilu. 5. 5. Okey. Fi'il madhi dia berapa? Ifta'ala. Ifta'ala. Okey. Kita ada berapa wazan fi'il mazid untuk SPM ke SSM? Ada berapa wazan? Fi'il mazid. 3. Dah 7 pula. 7. Fi'il 4 huruf ada berapa wazan? 4 huruf ada berapa wazan? Oh, cepat. Berapa wazan? 4. Iya ke? 3. Taib, ahsan ya Hilmi. Fi'il 4 huruf kita ada 3 wazan. 5 huruf? 5 huruf. 3 wazan. Okey. 6 huruf? 1. 1. Jadi 7. 3, 3, 1. 3 untuk 4, 3 untuk 5, 1 untuk 6. Okey. Cuba baca. Madhi mudhari' amar. Yang pertama Af'ala. af'ala. Mudhari'nya? Yaf'alu. Yuf'ilu. Oh. Kena pastikan sebab apa ni soalan gym ni kadang biasanya dia tak letak tajuk ni, dia bagi wazan sahaja dan baris. Jadi kalau kita tak biasa dengan baris mudhari' dengan amarnya, mungkin kita akan silap. Contohnya dia bagi kita soalan yuf'ilu. Ya dhammah ain kasrah. Kalau kita biasa ni bukan 3 huruf ni 4 huruf. Af'ala yuf'ilu. Mungkin atau dia letakkan yuf'alu. Ya dhammah ain fathah. Kalau kita tahap biasa dengan wazan, baru kita perasan, ni fi'il mabni lil majhul ni, bukan maklum. Jadi kena pastikan. Baca madhi mudhari' amar. Barulah kita dapat pastikan jawapan yang tepat. Boleh? Af'ala yuf'ilu, fi'il amar dia? Af'il. Yang kedua Fa'ala. fa'ala Yufa'ilu. Fa'il. fa'il. Yang ketiga Fa'ala. fa'ala Yufa'ilu. yufa'ilu pada Fa'il. fa'il. Itu rubai. Khumasi 5 huruf. Ifta'ala, Yafta'ilu. tayyib, Ifta'il. ifta'il. Yang kedua tafa'ala, Yatafa'alu. tafa'alu, badin Tafa'al. tafa'al. Yang ketiga tafa'ala, Yatafa'alu. tayyib, Tafa'al. tayyib. Akhiran sudasi istaf'ala Yastaf'ilu. badin Istaf'il. istaf'il. Baik. Kena pastikan madhi mudhari' amar. Barulah senang nak jawab soalan. Baik, kita ada yafta'ilu. Setiap wazan pastikan kita tahu ada satu contoh. Ayat bina sendiri. Satu contoh. Baik, ifta'ala apa contoh? Yajtami'u. Okey, ijtama'a yajtami'u. Okey, contoh dahulu. Yajtami'u.
Baru bina ayat. Apa ayatnya? At-talibu yajtami'u fi fasli. Yajtami'u at-tullabu ke at-talibu? Talib. At-talib. At-tullab. Mana ada At-tullab. kumpul seorang? Mana ada orang berkumpul seorang je. Boleh kumpul seorang-seorang di Dewan. Seorang-seorang di Dewan. Boleh? Okey. Yajtami'u at-tullab. Tapi biasa tu yang lebih baiklah sebab berhimpun mesti ramai Yajtami'u at-tullabu di mana tadi? Aina? Di sahah. Okey. Mana sahah? Dataran. Dataran. Fi sahah. Sahah atau qa'ah. Okey. Sahah. Baik. Yajtami'u at-tullabu fi sahah. Yajtami'u at-tullabu fi sahah. Baik, selesai kita soalan alif. Soalan 2, ismul alah ala wazni mif'al. Kalau dia tak sebut isim alat, dari mana kita tahu ni isim alat mif'al? Mim dhammah. Mim. Mim kasrah. Mim kasrah. Ada mim kasrah itu tanda isim alat. Macam soalan ni okeylah dia sebut dah isim alat. Okey, isim alat kita ada berapa wasan isim alat? 4. Okey, yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alatun, yang ketiga mif'alun, yang keempat Fa'alatun. taib, fa'alatun. Alhamdulillah. Jadi kita nak ni soalan ni mif'alun. Contoh Mirsamun. mirsamun. Taib, mirsamun. Apa mirsam? Alat tulis. Alat melukis ni, alat. Tulis. Okey. Bin ayat. Al-mirsamun ala al-muktabah. Al-mir apa tadi? Al-mirsamun ala al-maktabah. Alal maktabah. Okey. Al-mirsam. Okey, Ustaz nak tanya al-mirsamun ke al-mirsamu? Mana betul? Mu. Kenapa tak boleh baca al-mirsamu? Dia alif lam makrifah. Tak boleh ada tanwin. Okey, kalau ada alif lam bagi so deh. Kalau ada alif lam bagi so sebab alif lam ni makrifah ni. Kalau tak ada bagi barulah baca mir, tak ada bagi pula dah. Kalau tak ada alif lam baru baca tanwin. Mirsamun. Kalau ada alif lam al-mirsamu. Sebab penting tu nak berbagi nanti soal berbagi Ada alif lam jangan buh tanwin, bubuh so bagi. Tak ada alif lam baru tanwin. Boleh? Wadih? Okey, yang ketiga al-masdar. Ya. Alal maktabi kan. Maktabah tu kampus kan. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Contoh tadi maktabah. Alal maktab. Terima kasih Fatin. Tu kata Ustaz kadang-kadang tak perasan ni. Jazakillah khairal jaza. Al-mirsamu alal maktab. Ini alat lukis di atas meja. Kalau maktabah tu pelik dah sikit tau. Baik. Seterusnya kita ada soalan ketiga. Al-masdar li fi'lin thulathiyyin mujarrad. Dia nak masdar untuk fi'il 3 huruf. Fi'il 3 huruf, boleh tak kita bina sendiri masdar dia? Tak boleh. Dia kena kekalkan. Kena. Okey. Dia kena apa? Kena apa ni? Kena kekal. Okey. Hak asalnya kena buka kamus. Hak asal dia. Fi'il 3 huruf kena buka kamus. Cumanya kalau dalam periksa, kalau tak tahu, barulah kita gana ni. Hafal ni. Kita kekalkan ejaan fi'il madinya. Kalau tak tahu. Sebabnya kebanyakan masdar fi'il 3 huruf ejaannya sama dengan fi'il madi. Okey. Contohnya jalasa. Yang masyhurnya mungkin julusun tapi jilsun pun ada. Fataha
fathun. Daraba darbun. Qara'a qar'un. Yang masyhurnya qiraah. Kataba katbun, masyhurnya kitabah. Jadi kalau tak tahu yang masyhurnya, jangan tinggalkan, tapi eja sebagaimana fi'il madhi. Boleh? Ada soalan masdar? Tak ada? Tak ada, kita buat jawapan tu. Okey, siapa nak bagi contoh? Untuk masdar fi'il 3 huruf. Fatahah. Fataha. Jadi apa? Masdar dia. Fathun. Futiha. Futiha fi'il mabni lil majhul. Fataha fathun. Sebab tu kita kata apa? Fathu Makkah. Kaji dengar. Pembukaan. Pembukaan kota Mekah. Fathu. Itu masdar tu. Kalau dibaca dengan sukun itu confirm ni. Ain fi'il kalau sukun itu adalah masdar. Jadi fathun. Fathu Makkah. Fataha fathun. Mana fataha? Telah buka. Telah membuka. Okey. Cuba bina ayat masdar untuk fataha. Siapa nak bina? At-talibu fataha al-babu fi fasli. At-talibu fataha Al-babu al-baba fi fasli. fil fasli. Okey. Siapa nak bagi markah ni ayat ni? Berapa markah ni? 1 markah. 1.5. 1.5. Lagi-lagi kosong. Di mana satu ni? Gaul kepala dah Ustaz. Fathah ni betul kan? Fathun. Ni 1 markah. Ayat 1 markah. Nak bagi berapa markah untuk ayat? 1. 1 maknanya betul lah. Okey, Ain kata betul. Orang lain? Kosong. Kosong. Suhaila kata kosong. Kenapa Suhaila nak bagi kosong? Tak reti dah bagi. Tak ada masdar. Tak ada masdar. Betul. Fathan. Letak belakang masdar. Fathan. Ni baru masdar. Fataha at-talibu. Panjang ni. Kita buat lafaz fil fasli. Panjang ni kita buat. Okey. Ataupun letak depan ni. Senang sikit. Fatah. Kita buat jumlah fi'liyah ni. Fataha at-talibu al-baba fathan. Ni masdar belakang. Depan tu fi'il dia baru. Ni cara senang nak bina masdar lah. Pergi ke awal kalau setelah payah buat masdar, letak masdar alif belakang, pastikan dia mansub dengan ada alif ni dan di hadapan ayat ada fi'ilnya. Kalau pergi ke awal nak bina masdar. Guna jumlah fi'liyah, masdar letak di akhir. Dan pastikan dia mansub. Kalau dulu kita belajar ni, nama dia maf'ul mutlaq. Mansub. Boleh? Ini cara senang nak bina masdar. Kalau dah biasa, biasa dah bolehlah letak mana-mana masdar. Tak ada masalah. Ada soalan untuk masdar? Macam mana tu Ustaz maknanya? Maknanya, kalau maf'ul mutlaq ni dia sebagai pengukuhan, penegasan. Dalam ayat ni dia nak jelaskan bahawa pelajar tu buka pintu. Sememangnya dia buka pintu, bukan dia tutup pintu. Dia penegasan. Boleh? Boleh, insyaAllah. Kalau tak biasa guna, kita boleh letak di mana-mana. Terutamanya sebagai mubtada' boleh, selepas harful jarri boleh, selepas zarah boleh. Sebab selepas harful jar dengan zarah mesti isim kan? Jadi kita nak letak fi'il selepas zarah ke harful jar tak boleh. Jadi kita letak masdar. Itu kalau dah mahir lah. Kalau tak guna ayat macam ni je lah. Sebelum mahir. Kalau nak kenal masdar, baca petikan. Dalam petikan banyak masdar. Kita boleh tengok bagaimana penggunaan masdar. Okey. Soal Rabi' ismul maf'ul ala wazni mustaf'alun. Kalau tak disebutkan isim maf'ul, dari mana kita boleh kesan ini adalah isim maf'ul? Ain fathah. Mim dhammah ain fathah. Mim dhammah ain fathah. Kalau mim dhammah ain kasrah? Isim fa'il. Alhamdulillah, ahsantum. Isim fa'il. Baik. Soalan ni mesra pengguna ni. Dia beri tajuk. Baik, mustaf'alun. Ni fi'il apa huruf?
6 huruf. Fi'il madi dia? Istaf'ala. Istaf'ala. Maka jadilah mustaf'alun. Tambah mim dhammah, ain fi'il di fathah. Mustaf'alun. Contoh? Mustakhdamun. Mustakhdamun. Baik. Mana mustakhdamun? Yang Menggunakan. telah digunakan. 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 Mustakhdamun. Isim maf'ul nak letak mana bina ayat? Nak letak mana sini? Depan. Depan. Belakang. Belakang. Letak di akhir. Sebagai khabar lah sini. Nak letak dia sebagai khabar. Okey. Mustakhdamun. Apa yang digunakan? Al-qalam. Oh, banyak orang guna pen. Al-qalamu. Al-qalamu mustakhdamun. Pen itu digunakan. Okey. Tapi nak buat jumlah ismiyah pastikan pastikan mubtada ma'rifah ada alif lam, khabar nakirah tanpa alif lam. Kalau salah satu keduanya salah maka tak ada ayat lah kita, kosong markah lah kita. Kalau al-qalamu al-mustakhdamu jadi ayat tak? Jadi sifat. Jadi tarkib na'ti maka tak jadi jumlah, tak ada markah. Kalau qalamun mustakhdamun jadi tak ayat? Tak juga. Tak juga. Masih lagi tarkib na'ti. Jadi pastikan kalau jumlah ismiyah mubtada'nya ma'rifah, khabar mufradnya nakirah. Okey, cantik. Soalan yang terakhir, fi'lul amri ala wazni af'il. Kalau tak sebut fi'il amar, dari mana kita tahu tu fi'il amar? Sukun. Sukun lam. Okey. Kalau lam sukun, confirm itu fi'il amar. Kalau lam dia fathah? Lam fathah. Lam di baris atas. Madi. Fi'il madi. Fi'il madi lam fathah. Kalau lam dhammah contohnya yuf'ilu. Kalau ada ya tu confirm lah. Mudhari'. Mudhari'. Contohnya dia soalannya tafa'ala lam dhammah. Itu fi'il madi ke fi'il mudhari'? Mudhari'. Mudhari'. Kalau lam fathah, lam dhammah mudhari'. Kita bacakan fa'ala yufa'ilu, tufa'ilu. Kalau lam fathah, itu adalah fi'il madi kepada tafa'ala. Kena pastikan. Af'il, mana fi'il madi dia? Af'ala Af'ala. Contoh? Akrim. Akrim. Jangan baca akram lah. Akram saing kita. Akrama fi'il madi. Kena pastikan. Ini adalah fi'il amar akrim. Kalau fi'il amar ayat biasa, ayat penyata ke ayat dialog? Ayat dialog. Pastikan ayat dialog. Supaya kita tak lupa untuk ayat dialog terus panggil. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Okey. Ya Muhammad. Akrim al-mu'allim. Alhamdulillah. Akrim al-mu'allim. Wahai Muhammad, muliakanlah guru. Okey. Cantik. Jadi biasanya fi'il amar ni kita terlupa. Time bina ayat, kita bina ayat bentuk ayat penyata. Tak ada markah lagi tau. Okey, alhamdulillah. Okey. Malam pertama ni dah meriah dah rasa. Tadi mula-mula tadi tak bunyi suara ni. Ujung-ujung ni meriah. Baru panggil kelas ceria. Okey. Ya. Ada ke tanda seru? Ya. Tanda seru wajib ada ke? Ada. Tak wajib. Tak wajib. Bahasa Arab dia baik. Dia asalkan jawapan betul okey. Jangan risau tentang perkara-perkara kecil. Tidak diambil kira. Yang penting jawapan kita betul. Kalau dah ada ya Muhammad tu confirm lah ayat dialog. Akrim al-mu'allim. Okey. Ada lagi soalan? Kita dah hampir jam 11. Ustaz, iya. Kalau tak keluarkan contoh aslinya tu terus buat jawapan untuk bina ayat dapat markah tu. Markah tinggal satu. Boleh Zahirul? Okey, boleh tak faham tak? Untuk soalan jim
Arahannya hati misalan, bawakan contoh dahulu, summa. Kemudian baru letakkan contoh tersebut dalam ayat. Jadi untuk misal 5 markah, ayat 5 markah. Hilang salah satu, maka hilanglah. Contohnya semua contoh tak ada, terus bina ayat, maka tinggal 5 markah. Boleh? Ada lagi soalan? Baik, alhamdulillah, fahim ya Nik. Ni masalah ni Nik. Ada lagi soalan? Oh, senyap ni tak ada tu. Tak ada. Tak ada. Okey, Danish. Taklah. Ha? Kalau ayat dia, bukan ayat lah, macam perkataan silap tulis pun tolak aku untuk gym ni. Silap eja ke silap apa? Silap eja. Untuk gym, kalau wazan tak tepat memang kosong. Contohnya dia nak mif'alun, kita bawa miftahun. Okey. Sama tak? Jauh. Oh, jauhnya. Kalau silap huruf satu je terus. Untuk soalan soraf mesti sama. Tapi kalau salah eja pada bina ayat, tak jadi masalah. Potong markah je lah. Sekarang ni 2 kesalahan, baru dipotong 1 markah. Okey. Okey, boleh. Tapi jangan silap pada wazan. Wazan silap memang kosong markah. Terus kosong. Okey. Ada lagi soalan? Ustaz, Iya. kalau isim maf'ul tu jadi mubtada, tak boleh makan terus ke? Contoh ayat? Cuba bagi ayat. Tukarkan je. Al-mustakhdamu al-qalamu. Al-mustakhdamu. Salah ke betul? Nak terjemah macam mana tu? Boleh terjemah tak? Tak boleh. Tak boleh kat talah kosong. Dia kena boleh terjemah, okey lah. Kalau tak boleh terjemah, kosong. Kosong lah Ustaz. Kosong untuk ayat. Satu untuk wazan. Satu untuk contoh. Contoh dapat Baik, markah. syukran Ustaz. Okey. Dapat markah untuk contoh. Tak ada masalah untuk contoh. Untuk ayat je tak ada markah. Mana tinggal satu lah. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada tu senyap je. Kalau tak ada, alhamdulillah, naktafi. Kita nu'ajjil liqa'ana fi hadhihi lailah, kita tangguhkan dulu. Dan insya-Allah kita akan sambung malam Ahad ni insya-Allah. Malam Ahad masa yang sama 9.30. Kita sambung qismu ba insya-Allah. Kalau tak ada aral lah. Boleh? Boleh insya-Allah boleh. نؤجل لقاءنا حتى هذه اللحظة حتى نلتقي إن شاء الله في يوم السبت ليلة الأحد إن شاء الله. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey. Bau bunyi ni. Barakallahu fiikum. Ustaz. Taufiq. Sama-sama. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Naltaqi insya-Allah. Tu mana tu? Okey, ni sekolah mana ni? Maha? Oh, MP3. Baik. Hatta naltaqi insya-Allah. Bitaufiq. Okey, sama-sama. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya ibni Zahirul. Zahir, insya-Allah Zahir.